Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan daripada Najib Tun Razak yang terkini yang memang tidak disangka sama sekali. Najib berkata dakwaan bahawa beliau ada kuasa melantik, memecat dan mengawal SRC tidak masuk akal. Datuk Seri Najib Razak menyifatkan dakwaan beliau mempunyai kuasa melantik dan memecat pengarah yang membolehkannya mengawal lembaga pengarah SRC Internasional Sendirian Berhad adalah tidak masuk akal. Menurut bekas Perdana Menteri itu, kuasa untuk melantik atau memecat mana-mana pengarah biasanya terletak di tangan pemegang saham sesebuah syarikat. Najib yang membacakan penyataan saksi dalam kes saman sivil difailkan SRC Internasional terhadapnya berkata, oleh kerana beliau memahami prinsip takbir urus korporat, ia tidak menjejaskan kewajipan berkanun dan undang-undang pengarah untuk bertindak demi kepentingan terbaik syarikat. Seperti yang saya nyatakan, kata Najib, kuasa dalam SRC sebagaimana One MDB, One Malaysia Development Berhad di tangan Perdana Menteri adalah sesuatu yang agak biasa apabila berurusan dengan sesebuah syarikat berkaitan kerajaan atau GLC. Ini tidak bermakna bahawa GLC secara membuta tuli mematuhi apa yang diwakili secara lisan kepada mereka sebagai arahan Perdana Menteri atau Menteri Kewangan atau mana-mana orang lain, kata Najib. Saya juga mengulangi apa yang saya katakan bahawa pelantikan atau penyingkiran pengarah perlu didahului dengan resolusi pengarah dan syarikat sebelum kelulusan Perdana Menteri diminta, katanya. Najib berkata, jika lembaga pengarah mematuhi kata-kata CEO secara membuta tuli, tanpa mengesahkan perkara itu dengan Kementerian Kewangan atau dengan beliau secara peribadi, ini jelas menunjukkan mereka lalai dalam menjalankan tugas. Katanya, beliau juga mengambil perhatian bahawa walaupun semua kekecohan yang diperkatakan mengenai kuasa itu, tiada sebarang contoh khusus yang menunjukkan di mana beliau selaku Perdana Menteri memecat mana-mana individu dalam SRC. Sementara itu, Najib berkata beliau tidak mempunyai sebarang kawalan ke atas pergerakan dan penggunaan 3.6 bilion ringgit Malaysia dana SRC Internasional yang diperoleh syarikat itu melalui 2 peringkat daripada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP. Beliau berkata peranannya dalam SRC Internasional adalah semata-mata untuk mengesahkan keputusan yang dibuat oleh lembaga pengarah yang dijangka menjalankan usaha wajar terlebih dahulu. Dengan merujuk kepada tugas dan kuasa yang diberikan kepadanya dalam SRC Internasional, Najib berkata, beliau tidak mempunyai sebarang jawatan atau kuasa dalam struktur tabir urus korporat untuk menjalankan sebarang urus niaga SRC kerana ia hanya dalam bentuk bidang kuasa lembaga pengarah. Katanya, beliau juga tidak pernah dimaklum dan tidak dapat untuk menjalankan pengesahan bebas terhadap pengeluaran dana SRC. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Fairuz Zainul Abidin bersambung lagi esok. Berita ini disiarkan pada 25 September 2024. Dipetik daripada My Metro. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini disahkan sekali lagi bahawa tiada usul undi tidak percaya terhadap Anwar Ibrahim dan kedudukan 4 ahli parlimen bersatu masih kekal di Blok Pembangkang. Yang menjadi perdebatan hangat netizen khususnya penyokong kerajaan perpaduan menentang walaun ialah
Sejauh mana keberanian pembangkang Perikatan Nasional, terutamanya PAS, karena baru-baru ini penyokong dan perwakilan PAS, khususnya pemuda PAS, telah pun mengemukakan usul supaya Anwar Ibrahim segera letak jawatan dan segera mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Namun para pemimpin dalam dalam kerajaan juga tampil memberikan kenyataan. Mereka kata, kenapa PAS menyatakan hal itu dalam muktamar PAS? Itu hanya buang masa dan tidak membawa apa-apa makna. Memandangkan macam mana pun mereka teriak gegak gempita dalam muktamar PAS, tiada apa-apa yang akan berlaku. Kalau benar-benar berani, buat usul tidak percaya di parlimen, kata mereka. Namun demikian sehingga ke waktu ini, nampaknya Perikatan Nasional dan PAS khususnya belum berani membuat usul undi tidak percaya terhadap Anwar Ibrahim. Adakah PAS dan Perikatan Nasional sebenarnya sedar bahawa mereka hanya boleh menimbulkan naratif tetapi langsung tidak mempunyai sokongan di parlimen? Ada juga ahli parlimen pembangkang atau ahli politik pembangkang yang mengusulkan supaya kalau berani bubar parlimen. Tetapi netizen dan juga para pemimpin kerajaan kata, kenapa dengan PAS dan kenapa dengan Perikatan Nasional ini? Adakah mereka sudah ketagih sangat bersatu rupa-rupanya yang memohon supaya Anwar Ibrahim bubar parlimen? Ini bukan satu perkara yang olok-olok. Membubar parlimen bukan perkara mainan seperti biasa yang mereka nyatakan. Membubar parlimen itu ialah satu kedaulatan undang-undang dan juga pentadbiran negara. Bukan seperti tukar baju, suka-suka tukar. Saudara, membubar parlimen bukan langkah untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Cara yang paling mudah, buat undi tidak percaya. Tetapi nampaknya sehingga ke saat ini, tiada usul undi percaya. Ini disahkan sendiri oleh Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul yang menyatakan bahawa belum menerima sebarang usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri daripada mana-mana pihak termasuk pembangkang setakat ini. Di mana keberanian ahli-ahli parlimen, terutamanya PAS, dalam muktamar PAS begitu gegak gempita berani memohon Anwar Ibrahim letak jawatan. Tapi kenapa mereka tidak berani bawa usul undi tidak percaya di parlimen? Jangan-jangan mereka takut, malu sendiri. Kalau betul mereka nak sangat Anwar Ibrahim itu tumbang, janganlah takut-takut. Cepat-cepatlah usulkan undi tidak. Jadi di mana keberanian ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional? Adakah mereka hanya bising di luar tapi tak berani sebenarnya di dalam Dewan Rakyat? Hari ini disahkan oleh Tan Sri Johari Abdul bahawa belum menerima sebarang usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri daripada mana-mana pihak termasuk pembangkang. Beliau bercakap kepada media hari ini menjelaskan setakat kabar angin yang diterimanya, usul undi tidak percaya mungkin tidak dibawa oleh mana-mana ahli parlimen pada sidang parlimen yang akan bermula 14 Oktober depan. Ramai pengkritik politik dan penganalisis politik juga pengulas politik kata, selepas daripada hari ini, mereka menasihatkan Anwar Ibrahim supaya jangan lagi beri langsung peluang kepada pembangkang untuk mengusulkan apa-apa undi usul tidak percaya atau sebagainya. Kerana sudah 2 kali Anwar Ibrahim memberikan peluang, termasuk yang telah berlangsung 3 kali. Jadi cukup 3 kali. Nak buat apa? Buat tiap-tiap tahun. Itu bukannya perkara yang boleh dipermainkan. Dan satu hal lagi ialah, pembangkang ini sudah biasakah dengan hanya kabar angin? Dah berpuluh-puluh kali mereka mengatakan kabar angin, kononnya kerajaan nak tumbang, dah cukup jumlah dan macam-macam.
Tapi sehingga ke hari ini, Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kata Tan Sri Johari, saya dengar kabar angin, tiada pula usul undi percaya setakat ini, hanya cakap-cakap. Tapi tidak apalah, kata beliau, saya tidak terima apa-apa pun dalam bentuk hitam putih bertulis atau panggilan. Seperti biasa, mana-mana usul kena ada hitam putih. Tidak boleh email, kena hantar kepada saya, katanya ditemui media selepas hadir penutupan program libat urus mesyuarat ketiga sidang Dewan Rakyat bersama media di Parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini mencabar pembangkang untuk membawa usul undi tidak percaya terhadapnya pada sidang Dewan Rakyat bulan depan. Cabaran itu dibuat Anwar selepas beberapa perwakilan dan pimpinan PAS menuntut ahli Parlimen Tambun itu meletak jawatan pada muktamar tahunan ke-70 parti berkenan di Temerloh minggu lalu. Ini bukanlah kali pertama beliau mencabar Perikatan Nasional PN untuk membentangkan usul itu di Dewan Rakyat. Cabaran serupa pernah dikemuka pada 11 Januari lalu dan 6 Mei tahun lalu. Pada itu mengulas kedudukan 6 ahli Parlimen Bersatu yang dipecat. Keahliannya, Johari berkata kedudukan mereka masih di blok pembangkang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berani cakap, tak berani hadap. Itu antara komen netizen terhadap pengakuan dan permohonan maaf Sanusi kepada Sultan Selangor. Mereka kata berani buat, berani tanggung, berani cakap, beranilah hadap. Itu nasihat netizen kepada Sanusi. Bagaimana pula dengan Anda? Hari ini Sanusi mohon ampun kepada Sultan Selangor dan membuat permohonan maaf kepada Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah atas kenyataan yang dibuatnya semasa kempen pilihan raya pada Julai tahun lalu. Beberapa komen daripada netizen dan pendapat netizen tentang permohonan maaf Sanusi ini ialah, ini antara komen mereka. Anda boleh menulis dalam ruangan komen, di dalam ruangan komen video ini, apa pula pendapat Anda tentang isu permohonan maaf Sanusi terhadap Sultan Selangor. Kata Pepel Maus 7378, kes jalan seperti biasa. Maaf tu soal lain, kata Pepel Maus, merujuk kepada permohonan maaf Sanusi. Mungkin maksud Pepel Maus ialah permohonan maaf mungkin boleh diterima, itu soal yang lain. Tetapi kes perlu diteruskan, kata Pepel Maus. Dia mengharapkan supaya kes itu tidaklah dihentikan. Wan Khalid kata, kalau Sanusi cakap boleh minta maaf dan settle. Tapi kalau orang lain, mesti bahaya besar akan terjadi. Kata beliau patut tangkap dan masuk penjara 2 tahun, hilak hak ahli Parlimen dan adun agar jadi pengajaran dan teladan pada orang agar tak cakap macam ini. Jika minta maaf aja, syoklah. Semua cakap suka-suka lepas minta maaf, kata beliau. Jadi, Wan Khalid tidak setuju kalau kes hasutan Sanusi ditarik balik. Red Parrots 2782 juga kata, setiap orang buat salah boleh mohon maaf kepada pihak yang disakiti. Mungkin orang yang disakiti menerima maaf, tapi kita ada undang-undang yang patut dan perlu dikuatkuasakan. Lihat saja contohnya, kesalahan trafik walau kita minta maaf, tapi surat saman tetap keluar. Tujuan saman supaya setiap orang yang ada di jalan raya beringat dan berhemah di jalan raya demi keselamatan orang ramai dan orang lain. So, mempersenda raja atau sultan, you have to pay the price, kata Red Parrot kepada Sanusi. Daulat tuanku, Sultan Selangor. Black Hawk 5137 menulis, tiada maaf bagimu, kalau tak ia akan jadi duluan. Kepada kes hina Raja-Raja Melayu, nanti dirisaui, kata Black Hawk,
Siapa-siapa boleh hina dan persendakan raja-raja Melayu, kemudian buat lagi permohonan maaf, kata beliau. Jadi permohonan maaf mungkin boleh terima, tapi kes ini tidak boleh ditutup, kata Black Hawk. Pepel Tetel 5565 menulis, lepas balik dari Jepun baru sedar, sebab orang Jepun hormat raja mereka. Apa punya Sanusi, kata Pepel Tetel. Kalau kita lihat sebelum ini, dalam kes ini, Sanusi agak lihat juga untuk memohon maaf daripada Sultan Selangor. Semasa permohonan maaf pertama Sanusi, Sanusi juga ada mengatakan bahwa kenyataan beliau diputar belit oleh pihak tertentu. Padahal, jika melihat kepada rakaman video ucapan kempen Sanusi, amatlah ketara ianya dalam mood seperti bergurau dan menghina. Orange Camel memberikan komen, ini dah macam afterthought statement, lewat sudah. Atau dengan kata Melayu, ini dah macam sudah cakap baru fikir. Sudah luah, sudah meludah, baru menyesal meludah di tempat itu. Lewat sudah, kata Orange Camel. Sepatutnya sedar dan buat open apology awal lagi. Sepatutnya membuat permohonan maaf lebih awal lagi, kata beliau. Ini dah didesak, dibuat laporan polis, barulah Sanusi tampil 2 kali memohon maaf. Macam sudah jadi acara tahunan, kata laporan di Harapan Daily. Lepas sudah ego besar, sekarang tembung dinding, baru dia sedar dan mohon maaf. Ha, orang kuat pas ni, kata Orange Camel. Saudara, adakah istana Selangor akan membuat kenyataan dalam masa terdekat ini, dan adakah Istana Selangor akan menarik kes tersebut? Namun netizen, khususnya para penyokong kerajaan, memohon supaya permohonan maaf lain cerita, kes lain cerita. Apa pendapat anda? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Sanusi Madnor tampil memohon maaf kepada Sultan Selangor. Tetapi ramai netizen yang tidak setuju dengan apa yang Sanusi buat. Kata mereka, kenapa pula tiba-tiba Sanusi memohon maaf kepada Sultan Selangor? Bukankah dia patut berani untuk berhadapan dengan kes tuduhan beliau dalam akta hasutan kerana menghina Sultan Selangor? Hari ini ada netizen yang mengharapkan supaya kalau benar-benar Sanusi merasa beliau bersalah, Sanusi patut mengaku bersalah di dalam pendakwaan di mahkamah. Bukannya terus memohon maaf kali kedua kepada Sultan Selangor. Memandangkan sebelum ini ketika Sanusi mengucapkan ucapan yang dianggap menghina Sultan Selangor itu, lama juga, agak beberapa hari, netizen rakyat Selangor menanti permohonan maaf Sanusi. Tetapi agak lihat juga Sanusi memohon maaf, yang akhirnya dia mohon maaf juga. Tetapi kata netizen, kalau betul Sanusi merasa bersalah, mengakulah bersalah dalam pertuduhan di mahkamah, kata mereka. Kali ini, Sanusi sekali lagi mengeluarkan kenyataan memohon maaf kepada Sultan Selangor. Perbuatan Sanusi pada tahun 2023 yang telah menyebabkan Sultan Selangor menganggap kenyataan Sanusi menghina institusi diraja. Saudara-saudara sekalian, sebelum ini Sanusi telah pun dituduh. Susulan kenyataan dikeluarkan oleh Menteri Besar Menteri Besar Kedah itu dalam satu ceramah beliau yang dianggap menghina dan mempertikaikan kewibawaan institusi diraja Selangor. Berhubung pemilihan jawatan Datuk Menteri Besar Selangor, kata Muhammad Munir dalam satu kenyataan.
Sebelum itu, Sultan Syarifuddin bertitah isu membabitkan kenyataan Muhammad Sanusi masih belum selesai. Makna kata, Sultan Selangor benar-benar murka dengan tindakan Sanusi ini. Facebook Selangor Royal Office dalam kenyataan berkata, Sultan Syarifuddin sebelum itu telah menerima menghadap Pesuruhjaya PAS Selangor, Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi mengenai isu tersebut. Sultan Syarifuddin turut mengadakan pertemuan dengan Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, di Istana Bukit Kayangan Shah Alam hari ini. Selangor Royal Office berkata kenyataan yang dikeluarkan Muhammad Sanusi dianggap menghina institusi Diraja Selangor. Muhammad Sanusi sebelum ini menimbulkan kontroversi selepas mendakwa Sultan Kedah tidak akan melantik individu seperti Datuk Seri Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar. Beliau didakwa membuat kenyataan tersebut dalam ceramahnya. Sultan Kedah sampai sekarang dari satu susur galur tak pernah putus. Itulah Kedah Darul Aman. Hebatnya Sultan Kedah begitu teratur, bukan koman-koman. Tengok Menteri Besar Kedah, kata Sanusi dalam ceramah beliau tersebut. Sultan hebat macam itu merujuk kepada Sultan Kedah tak akan pilih Menteri Besar Cokia macam Amiruddin tu. Inci pun tak berapa cukup. Tarik balik fasal inci, ucap Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional itu. Ahli-ahli Dewan Diraja Selangor membuat laporan polis di Balai Polis Seksyen 6 Shah Alam pada Jumaat pada waktu itu. Laporan polis itu dibuat oleh Datuk Emran Kadir, Tan Sri Amrin Buang, Datuk Muhammad Muhammad Isa, Tan Sri Muhammad Zawawi Saleh dan Datuk Muhammad Kusrin Munawi. Susulan daripada perbuatan Sanusi yang telah dilaporkan sebentar tadi, ini pengakuan terkini Sanusi. Ibarat acara tahunan, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur hari ini mengemukakan permohonan maaf kepada Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda? Patutkah Sanusi diberikan pengampunan dan ditarik balik pendakwaan tersebut? Adakah patutkah Istana Selangor menarik balik laporan ataupun pendakwaan itu selepas Sanusi kali kedua memohon maaf? Ramai netizen kurang setuju kalau pendakwaan itu ditarik balik. Mereka kata berani buat, berani tanggung. Apa kata Sanusi hadapnya sehingga selesai. Seperti Najib berani menghadap sehingga selesai. Kalau memang tak boleh lagi hadap, mengaku sajalah bersalah, kata netizen. Permohonan maaf Sanusi, susulan kenyataannya yang didakwa mempertikaikan kewibawaan institusi Kesultanan Selangor dalam pemilihan Menteri Besar Negeri berkenan. Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah pada 14 Julai tahun lalu, buat kali pertama mengemukakan permohonan maaf kepada Sultan Selangor. Dalam sidang media hari ini, Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PN berkata, warka permohonan maaf terbaru sudah dihantar kepada Baginda Patik Muhammad Sanusi Maknur, Menteri Besar Kedah, dengan penuh hormat dan takzimnya merafak sembah memohon keampunan Sultan Syarifuddin Idris Shah, Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Al-Haj Tuanku Sultan Selangor. Atas kenyataan Patik pada 11 Julai 2023 di Taman Selayang Mutiara dalam daerah Gombak, Selangor, seperti mana yang telah dipertuduhkan terhadap Patik di mahkamah yang dianggap menghina dan tidak menghormati tuanku. Patik menyedari bahawa kata-kata Patik telah menimbulkan rasa tidak selesa dan telah mengguris hati dan perasaan tuanku, dan Patik benar-benar kesal atas segala kesan negatif yang telah timbul daripada kenyataan Patik tersebut.
Patik ingin menyembah maklum kepada tuanku bahawa tiada niat di hati Patik untuk mempersendakan tuanku yang amat Patik hormati dan sanjungi selama ini menurut permohonan pemimpin PAS itu dalam warkah berkenan. Timbalan Pesuruhjaya PAS Kedah berkenan membacakan kenyataan itu pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Exco di Wisma Darul Aman hari ini. Dia mengakui beliau sedar tidak seharusnya mengeluarkan kata-kata yang tidak beradab, menghina dan tidak sopan ketika berada di negeri orang, khususnya Selangor. Patik tidak seharusnya mengeluarkan kata-kata yang tidak beradab, menghina dan tidak sopan seperti mana yang telah Patik perkatakan, walaupun ucapan tersebut dibuat ketika suasana kehangatan kempen pilihan raya. Oleh itu, dengan penuh rasa insaf dan rendah diri, Patik memohon beribu keampunan kepada Tuanku Sultan Selangor serta Menteri Besar Selangor dan rakyat Selangor atas segala keterujaan dan keterlanjuran kata-kata Patik, katanya lagi. Dalam masa sama, Sanusi juga berjanji untuk lebih berhati-hati dalam membuat kenyataan pada masa akan datang dan akan memastikan setiap ucapannya selaras dengan adab sopan budaya Melayu yang sentiasa menjunjung tinggi raja-raja Melayu dan institusi raja. Apa pendapat anda sekalian? Patutkah penghakiman ataupun patutkah pendakwaan Sanusi ditarik balik selepas permohonan maaf ini? Ada netizen kata, janganlah macam itu. Kata mereka, sudah cakap baru nak minta maaf, nak buat apa lagi? Tak perlulah, kata mereka. Apa pendapat anda? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.